بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فنويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Kita sambung lagi mudzakarah kitab At-Taqrirat As-Sadidah cadangan Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala, dan telah kita masuk pada satu perbahasan baru, iaitu 20 gambaran wali hakim yang mengahwinkan seorang wanita. 20 gambaran wali hakim, iaitu hakim yang mengahwinkan wanita. Semalam kita syarahkan 20 perkara itu melalui matan ataupun melalui nazam yang disebut oleh Maulana Al-Imam As-Suyuti. Kita baca balik apa yang disebut oleh Imam As-Suyuti. Ishruna zawwaja hakimun adamul wali, itu yang pertama. Al-faqdu, yang kedua. Wal-ihramu wal-adlu, 3. Keempat, habasun. Hari ini kita masuk yang ke 5. Semua dia tidak mana safar. Dalam nazam tidak sebut safar. Mana safar? Dalam nazam tidak ada safar. Dalam nazam tidak ada safar. Tapi dalam syarah, dalam nathar yang disebut oleh Imam Syekh Habib Hasan Kaf ada safar. Jadi kita baca yang dalam nathar dalam kitab At-Taqrirat. Yang kelima, as-safaru idza kana al-waliyyu musafiran ila masafati qasrin akthara min 82 kilometer wa lam yakun hunaka mani'un min al-wusuli ilayhi li nahwi fitnatin wa lam taqil al-wilayatu ila al-hakim. Perkara yang kelima yang menyebabkan wali berpindah kepada hakim ialah wali itu bermusafir lebih daripada masafah qasr. Contohnya Zainab nak kahwin, ayah dia tu safar ke London, contoh musafir ke Indonesia, ke Thailand, dan mana jarak daripada tempat tinggal ayah kepada Zainab itu, wali kepada Zainab itu, jarak dia tinggal dengan jarak tempat yang dia pergi untuk safar itu, London, Indonesia dan sebagainya, lebih daripada 82 km. Dalam masa yang sama, walam yakun hunaka mani'un minal wusul ilaih li nahwi fitnatin, dalam masa yang menghalang untuk Zainab pergi ke London, pergi ke Indonesia untuk minta ayah dia menjadi wali. Tidak ada halangan. Dan juga ayah dia itu tidak mewakilkan orang lain untuk menjadi wali. Ketika itu berpindahlah wali kepada al-hakim. Difahami daripada apa yang telah disebutkan, kalau ayah dia ada di contoh di London, kemudian ada manik, perkara yang menghalang daripada Zainab boleh ke sana, tak? Ketika itu boleh jadi wali berpindah kepada wali yang jauh, wali ab'ad, bukan kepada wali hakim. Okey, kalau ayah kepada Zainab mewakilkan orang lain untuk akad nikah anak dia, yang tu jelaslah. Jadi sebelum ke London dia beritahu, wahai Abu, tolong jadi orang yang mengijab akad nikah untuk anak aku Zainab ini. Maka ketika itu jelas yang akan akad nikah nanti ialah wakil kepada ayah Zainab, iaitu Abu. Okey, selesai. Yang keenam, habsul wali ai huwa fi makanin yumna'u. Itu ada dalam matan, dalam nazam. Habsun, Imam Suyuti sebut habsun. Syarahan dia, habsul wali ai huwa fi makanin yumna'u minal wusul ilaihi kasijni aw li maradin mu'din wa lam yuwakkil fatantaqilul wilayatu ila al-hakim.
Perkara yang keenam yang menyebabkan berpindahnya wali kepada wali hakim, kepada hakim, ialah wali berada di satu tempat yang orang lain dihalang untuk sampai ke tempat itu. Contohnya penjara. Penjara tak boleh lah kita nak buat majlis akad nikah dalam penjara tu. Jadi dihalang untuk proses akad nikah berlaku dalam penjara. Sedangkan ayah kepada Zainab ada dalam penjara, wali kepada Zainab ada dalam penjara. Tak. Okey, dalam masa yang sama ayah Zainab tidak wakilkan kepada sesiapa untuk akad nikahkan anak dia. Ketika itu berpindah wali kepada wali hakim. Ataupun ayah dia tu berada di satu tempat, orang panggil apa, zaman sekarang ni kuarantin. Ayah dia ada sakit virus corona. Dan penyakit tu pula jenis mu'din, jenis tersebar dengan cepat. Dalam masa yang sama ayah Zainab tidak mewakilkan orang lain. Ketika itu juga tak berpindah kewalian kepada hakim. Hakim yang akan jadi wali untuk mengahwinkan anak si siapa tadi, Zaid tadi tu. Boleh. Kalau tukar-tukar nama tu faham lah. Kita kadang sebut tak perasan juga. Okey. Jadi hari ni jelaslah kalau yang jenis ada penyakit corona ni, anak nak kahwin, ayah ada penyakit corona, virus COVID-19, duduk dalam penjara, duduk dalam hospital, mana boleh suruh balik ataupun kita pergi kat dia, tak boleh. Jadi ketika itu kalau ayahnya tidak mewakilkan siapa-siapa untuk akad nikah, maka hakim akan mengambil tugas si ayah untuk mengakad nikahkan anak dia lah. Tapi kalau dia mewakilkan, itu jelas yang diwakilkan itu yang akan jadi mujib. Okey, selesai. Yang ketujuh, tawari al-wali. Apa tawari al-wali? Dalam nazam sebut tawarin. Apa makna tawarin? Tawaril wali ay ikhtifa'uhu kullama tuliba minhu. Nyusuk. Setiap kali diminta untuk menjadi wali, nyusuk, hilang. Tak tahu paham mana. Itu kita panggil tawari. Jadi kali pertama suruh jadi wali, tak, hilang. Kali kedua suruh jadi wali, hilang juga, tak tahu paham mana. Handset pula tutup, tak boleh telefon. Jadi berkali-kali berulang perkara yang sama, minta jadi wali, hari tarikh sekian apa semua dah ditetapkan, tak, akad nikah, hilang kawan. Kali kedua hilang. Ketika itu anak tu boleh jumpa hakim dan minta hakim jadi wali. Yang ke-8, izzatuhu. Izzah ni rasa kemah, rasa dia tu bagus, rasa dia tu lebih hebat daripada orang lain. Jadi si wali tu rasa begitu diri dia. Jadi disebut dalam kitab ni ay ta'azzuzul wali fa kullama tuliba minhu al-hudur fa'adahum wa takhallaf. Tu izzatuhu ay izzatul wali. Setiap kali diminta untuk hadir menjadi wali, dia kata insya-Allah hadir. 2 bulan 2002 insya-Allah saya akan datang jadi wali kepada anak saya. Sampai waktu tak mari. Lepas tu cancel. Tak. Kita buat tarikh yang lain. Tak, 3 bulan 3 2003, setahun tangguh. Tak. Time waktu untuk angkat nikah hilang pula. Tapi masa diminta tu dijanji insya-Allah akan hadir. Dia tak laratlah anak nak menunggunya. Tak, jadi ayah kata akan datang, akan hadir, time waktu untuk akad nikah hilang semua. Ketika itu apa dia juga boleh diserahkan kepada hakim untuk akad nikah. Jadi boleh jadi dia rasa diri dia kemah, tak layak untuk akad nikah anak dia, tak standard, jadi dia hilang semua lah. Tapi waktu berjanji, sakanlah berjanji ya. Tapi sering mengingkari janji. Nombor 9, nikahuhu ay idza arada al-wali an yunkihaha nafsahu ka ibni ammiha la yujadu aqrabu minhu wala man fi darajatihi. Fa yatazawwajaha wa tantaqilu al-wilayatu ila al-hakim. Tu dia. Okey, tak ada masalah. Yang ke-9 ialah nikahuhu. Dalam kitab pun sebut izzatun wa nikahuhu dalam nazam. Apa makna nikahuhu? Wali tu sendiri nak berkahwin. Apa gambarannya? Gambarannya ialah
Ada seorang wanita nak kahwin. Seorang wanita nak kahwin, namanya Zainab. Zainab nak kahwin. Zainab ni nak kahwin kena cari wali. Ayah Zainab tak ada, atuk Zainab tak ada. Turun ke bawah, akhir sekali sepupu Zainab tak. Jadi sepupu dia. Tapi yang nak kahwin dengan Zainab tu ialah sepupu dia sendiri. Contoh saya nak kahwin dengan Zainab. Zainab tu sepupu saya. Zainab ni wali tak ada dah. Saya seorang wali dia. Masalah sekarang ni saya nak kahwin dengan dia. Jadi boleh kepada dia dalam masa sama saya lah orang yang nak kahwin dengan dia? Jawapannya tak. Jawapannya ialah tidak boleh. Ketika itu siapa yang akan mengahwinkan Zainab? Bukan saya tapi hakim. Hakim yang mengahwinkan saya dengan Zainab. Kami dua ni sepupu. Boleh? Tu maksud nikahuhu. Mana si wali tu sendiri nak kahwin. Apa gambarannya? Sepupu nak kahwin dengan sepupu. Sepupu perempuan tu tak ada wali lain dah. Yang ada ialah dia punya sepupu. Mana yang anak kepada pak saudara dia, sepupu dia lah. Jadi sepupu dia patut jadi wali dia. Tapi masalah sekarang ni ialah sepupu dia nak kahwin dengan dia. Dan ulama sebut tak boleh sepupu, tak boleh wali dalam masa sama dia tu jadi mujib, tak boleh. Jadi terpaksa kita minta tolong hakim untuk jadi wali lah, wali kepada Zainab. Ketika itu kita sebagai sepupu, contoh saya sebagai sepupu, saya terima qabil tu nikah. Yang ke-10, tengok cuba, nikahu tiflihi idza kana al-waliyyu yuriduha libnihi ghairal baligh ibni ammiha fayaqbalu ibnul am an waladihi an-nikaha wa tantaqilu al-wilayatu ila al-hakim. Wasan tadi mana kitab ni sebab apa? Kita ni ada dalam kitab apa nama? Kitab Miftah di bab nikah. Al-ashiratu idza arada nikahaha li tiflihi as-saghiri wa la waliya laha aqrabu minhu wa la fi darajatihi fa innahu yaqbalu an-nikaha li waladihi wa yuzawwijuhu al-hakim. Yang ke-10 ialah idza arada nikaha li tiflihi. Saya nak kahwinkan seorang anak saya nak kahwinkan seorang anak lelaki saya. Contoh saya nak kahwinkan budak kecil tu, Ahmad Said Ramadan, umur 2 tahun. Saya nak kahwinkan dia. Tak. Dengan seorang perempuan. Perempuan tu wali dia ialah saya. Perempuan tu, Zainab tu wali dia ialah saya. Contoh saya pak saudara dia ke lagu mana? Tak. Yang penting saya wali pada perempuan tu. Dalam masa yang sama saya nak kahwinkan perempuan itu, Zainab itu, dengan anak saya sendiri. Dan Zainab tu tak ada wali lain dah, saya seorang ada. Ketika itu yang akan menjadi wali kepada Zainab ialah hakim. Yang akan menjadi wali kepada Zainab ialah hakim. Tak boleh saya. Sebab apa? Saya nak jadi orang yang menerima nikah. Saya nak menjadi orang yang menerima nikah. Sebab apa? Saya yang kena jadi orang yang menerima nikah. Sedangkan saya bukan saya yang kahwin. Yang kahwin ialah anak saya. Saya kena jadi orang yang menerima nikah kerana anak saya itu kecil lagi. Dia tak boleh menerima nikah. Jadi hakim akan akad nikah dengan saya. Aku kahwinkan anak kamu Muhammad Said Ramadan ini dengan sekian. Saya pun sebut qabil tu nikah. Boleh? Jadi gambaran yang ke-10 ialah saya nak kahwinkan anak saya yang kecil. Sepatutnya anak saya tu yang akan jadi qabul, yang menerima nikah, tapi dia kecil lagi. Tak boleh lah. Jadi saya yang akan menerima nikah. Jadi tak boleh saya orang yang menerima nikah dalam masa yang sama saya wali. Tak boleh. Jadi wali berpindah kepada siapa dia? Wali hakim. Hakim lah. Tu cerita dia. Nombor 11. Hafidin. Nikah wa nikahuhu au tiflihi au hafidin. Tu. Idma qahar. Tu yang ke-11. Hafidin idma qahar. Apa maksud dia? Idza arada al-waliyu an yuzawwijaha li hafidihi as-saghiri ghairi balighin
kajaddin aradaha li ibnihi wa huwa ghairu mujbirin fayaqbalu al-jaddu an hafidihi wa tantaqilu al-wilayatu ila al-hakimi wa amma idza kana huwa mujbirun bi an kanat al-mar'atu bintu ibnihi bikran fayatawallahu wat-tarafaini. Masalah yang ke-11 ialah idza arada al-wali, saya sebagai wali nak kahwinkan cucu saya, cucu lelaki saya yang belum balik. Cucu saya umur 5 tahun, belum balik lah. Tak. Dalam masa yang sama, saya ni bukan mujbir. Saya bukan wali mujbir. Jadi saya nak kahwinkan saya nak kahwinkan cucu lelaki saya dengan seorang perempuan. Dengan seorang perempuan. Ketika itu saya tak boleh menjadi wali. Saya tak boleh menjadi wali. Gambaran yang lebih jelas ialah saya ada 2 orang cucu. Pertama cucu lelaki, kedua cucu perempuan. Saya nak kahwinkan cucu lelaki saya dengan cucu perempuan saya. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Okey. Sekarang ni wali kepada cucu perempuan saya itu ialah saya. Ialah saya. Okey. Dalam masa yang sama, bakal suami bagi cucu perempuan saya ialah cucu lelaki saya. Cucu lelaki saya. Jadi ketika itu, kalau kita tengok, saya yang akan jadi wali. Dalam masa yang sama, saya yang akan menerima nikah. Sebab apa? Sebab anak cucu lelaki saya kecil lagi. Dia tak boleh terima nikah, mesti orang lain tolong terima nikah bagi pihak dia. Saya lah. Jadi dalam gambaran ni, saya akan jadi orang yang menerima nikah. Dalam masa yang sama, apa tadi? Saya orang yang menerima nikah. Dalam masa yang sama, saya ialah wali. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Ketika itu berpindahnya wali kepada hakim. Hakim yang akad nikah dengan saya. Tak, dia yang akan kahwinkan cucu perempuan saya dengan cucu lelaki saya. Dan saya terima nikah bagi pihak cucu lelaki saya. Mudah insya-Allah. Wa amma idza kana huwa mujbirun. Itu kalau saya ni bukan wali mujbir. Kalau saya wali mujbir, tak. Tadi contohnya yang tadi tu, gambaran yang saya bukan wali mujbir tu, contohnya cucu perempuan saya tu bukan apa nama? Bukan dara, bukan dara. Jadi saya bukan wali mujbir lah. Kalau saya wali mujbir, hukum lain. Macam mana saya boleh jadi wali mujbir? Gambaran sama, cucu perempuan, cucu lelaki, cuma dua-dua tu kecil lagi. Dua-dua tu kecil lagi. Dan yang cucu perempuan tu kecil dalam masa yang sama, dia tu masih dara, dara. Ketika itu saya dipanggil sebagai wali mujbir. Ketika itu saya seorang diri boleh akad nikah dan boleh terima nikah. Tak perlu kita minta tolong hakim. Dia tengah dalam masalah kat bawah tu. Kita baca, mas'alatun ma hiya suratul lati yatawalla fiha ar-rajul at-tarafain fi aqdin nikah, taraf al-wali wa taraf az-zawj. Satu masalah, apakah gambaran yang seorang lelaki akan memikul tanggungjawab sebagai wali dan tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai ijab dan tanggungjawab sebagai qabul nikah. Orang yang sama, dia ijab, dia sendiri qabul. Gambar apa? Gambar yang telah kita sebutkan tadi. Apa dia? Hadhihi suratus sabiqatu nafsaha ataupun nafsuha bi an yakuna huwa jaddan wa zawju ibnu wa zawjatu bintu ibnihi wa hiya bikru fa yatawalla tarafai al-ijab wal qabul fa yaqulu zawajtu ibni fulan ibn fulan li binti bani fulanatan binta fulanin wa qabiltu zawajaha lah. Gambaran tadi lah. Saya tu, ni cucu perempuan, ni cucu lelaki. Cucu perempuan tu kecil lagi. Jadi saya wali mujbir. Saya boleh akad nikah dan saya boleh terima nikah. Saya nak sebut lagu mana? Saya sebut zawajtu ibni fulanun ibnu fulan. Aku kahwinkan cucu aku, Muhammad bin Bakr, dengan cucu perempuan aku yang bernama Zainab binti Muhammad. Tak? Tu ijab. Lepas tu saya sendiri terima wa qabiltu zawajaha lah, dan aku terima perkahwinan pernikahan siapa nama tadi perempuan tu dengan si lelaki tu. Boleh Selesai.
Oh, tak banyak, tak ada masalah. Kita sambung nanti pula. Nombor 12, al-majnunah. Nombor 12 adalah al-majnunah, gila. Perempuan yang nak kahwin tu gila. Yuzawwijuhal hakimu idza udima al-abu wal jaddu wahtajat lin nikah. Kalau perempuan itu gila dan dia nak kahwin, dalam masa yang sama ayah perempuan itu tidak ada, atuk perempuan itu tidak ada, dan hakim melihat perlu untuk budak perempuan ni kahwin, untuk orang perempuan ni kahwin sebab apa? Ada tanda-tanda dia tu nak kepada lelaki, dia kacau orang lelaki, dia berkenyit mata ke orang lelaki. Ada tanda-tanda ghairah tu ada pada seorang lelaki. Jadi hakim tengok kena kahwin kan orang gila ni. Jadi dia cari seorang lelaki, tak kisahlah lelaki gila ke ataupun lelaki molek, untuk kahwin dengan perempuan tersebut. Nah, ketika itu bila mana tidak ada ayah, tidak ada atuk, dan hakim nampak keperluan untuk si gila tu kahwin, maka hakim sendiri yang akan jadi wali kepada perempuan gila tersebut. 13. Wa baqiyatu suwari muta'alliqatun bil ima'. Kita sebut ada 20 gambaran. Wa fatatu mahjurin. Ni wa manjunat. Wa manjunat tu yang disebut oleh Syekh dalam nombor 12. Wala abun wala jaddu, tu syarat lah, mesti tidak ada ayah, tidak ada atuk, dan juga mesti ihtiyaj. Hakim nampak keperluan untuk perempuan gila tu berkahwin keluar zahar. Wa amatur rasyidati la waliya laha wa baitul mali ma'a mawqufi idh la darar ma'a muslimatin unliqat aw dubirat aw kutibat aw kallati awlada man kafar. Tu. Jadi yang disebut, yang disyarah oleh Syekh di bahagian atas sampai nombor 12. Sampai nombor 12. 8 gambaran lagi berkait dengan hamba. Oleh sebab hamba tak ada zaman sekarang, Syekh pun letak dekat bawah. Tapi kita kena tahulah, sebab kita insya-Allah talibul ilm. Ya Rabb, majaz majazul majaz. 8 gambaran lagi. 8 gambaran untuk cukupkan 20 gambaran hakim yang mengkahwinkan perempuan, bukan wali yang dekat dan jauh, tidak. Apa 8 gambaran tu kita baca kat bawah tu? Wahya samanin amatul mahjuri alaih, hamba kepada orang yang mahjur alaih. Siapa mahjur alaih? Budak kecil, orang gila, safih, orang yang bodoh. Budak kecil, orang gila dan orang yang bodoh ni, dia ada hamba, seorang hamba perempuan. Boleh tak budak kecil nak jadi wali kepada hamba dia? Orang gila nak jadi wali kepada hamba dia? Orang bodoh nak jadi wali kepada hamba dia? Jawapan dia tak boleh. Ketika itu yang mengahwinkan hamba budak kecil itu ialah hakim. Itu pun idza udimal abu wal jaddu. Itu pun kalau budak kecil yang memiliki hamba tu, orang gila yang memiliki hamba tu, orang yang bodoh yang memiliki hamba tu, mereka tu tidak ada ayah, tidak ada atuk. Ketika itu berpindah kepada hakim. Dalam masa sama hakim mesti juga ambil izin. Tapi nak minta izin daripada siapa? Hanya wajib minta izin daripada orang yang safih, orang yang bodoh. Adapun izin daripada budak kecil dan orang gila untuk mengahwinkan hamba mereka, itu tidak wajib. Tidak ada iktibar lah nak minta izin daripada budak kecil ataupun orang yang gila. Selesai. Nombor 2. Amatur rasyidatu ataupun rasyidati la waliya laha, hamba kepada seorang perempuan yang rasyidah. Yang rasyidah ni yang cerdik lah, bukan yang bodoh, pandai urus diri, pandai urus wang dengan baik. La waliya laha, yang tidak ada wali baginya, bagi perempuan tu. Ay al-amatul lati sayyidatuha ar-rasyidatu la waliya laha fayuzawwijuha al-hakimu biizniha. Gambaran dia, Zainab ada hamba nama dia Ruqayyah. Zainab ada hamba namanya ialah Ruqayyah. Ruqayyah ni nak kahwin, hamba ni yang nama Ruqayyah ni nak kahwin. Boleh tak Zainab jadi wali? Tak boleh, sebab Zainab perempuan. Okey. Zainab ni bila tak jadi wali, kita sebut apa? Ayah Zainab akan jadi wali, abang Zainab akan jadi wali. Tapi Zainab sini tidak ada ayah, tidak ada abang, tidak ada wali langsung. Tidak ada kaum kerabat, asabah, tak ada. Tak. Ketika itu berpindah kepada hakim. Hakim yang akan mengahwinkan apa dia tadi? Hakim yang akan mengahwinkan hamba bagi si Zainab. Hakim yang akan mengahwinkan
yang akan menjadi wali kepada hamba si Zainab. Jadi hakim yang akan mengahwinkan Ruqayyah tu lah. Tapi hakim mesti minta izin juga daripada Zainab. Wahai Zainab, boleh tak aku nak kahwinkan hamba-mu ni? Zainab yang Rashidah yang cerdik tu kata boleh, tak ada masalah. Maka hakim pun pergi ke perempuan tu akad nikah dengan bakal suami Ruqayyah tu lah. Akhir sekali berkahwin lah. Gitu cerita dia. Yang ketiga, amatu baitil mal yuzawwijuha biizniha. Hamba milik kerajaan, milik baitul mal. Tak. Ketika itu yang mengahwinkan hamba itu ialah al-hakim, dan mesti dapat izin daripada hamba itu sendiri. Hamba baitul mal itu, hamba milik kerajaan tu, tak nak dikahwinkan oleh hakim. Hakim mesti minta izin daripada dia. Dia izinkan baru boleh, kalau tidak boleh. Nombor 4, amatul mauqufati yuzawwijuha biiznil mauqufi alaih. Amatul mauqufah, hamba yang diwakafkan. Saya ada hamba seorang namanya Ruqayyah. Saya letak hamba tu sebagai wakaf di satu tempat. Contoh di Mahat Tahfiz. Di Mahat Tahfiz. Jadi hamba tu diwakafkan di Mahat Tahfiz, maksudnya buat kerja apa semualah. Tak? Saya yang wakafkan hamba tu. Hamba tu nak kahwin. Siapa yang akan kahwin? Siapa yang akan jadi wali bagi pihak hamba tu? Hakim. Tapi hakim mesti minta izin daripada orang yang mewakafkan hamba tersebut, iaitu saya. Nombor 5, amatul kafir al-muslimah. Amatul kafir al-muslimah. Amatu al-kafiri al-muslimah. Apa maksud dia ni? Hamba bagi seorang kafir. Hamba itu ialah seorang yang muslimah. Contoh John ni orang kafir. John ni ada hamba perempuan yang muslimah, namanya Zainab. Namanya apa? Zainab nak kahwin. Tak bolehlah John jadi wali, John kafir. Tak. Ketika itu berpindah wali kepada wali hakim. Keenam, amatul kafiril mudabbaratil muslimah. Hamba perempuan bagi orang kafir. Dalam masa sama, hamba perempuan itu mudabbarah, dan itu muslimah. Apa hamba mudabbarah? Hamba yang disebut oleh tuannya, kalau aku mati maka kamu merdeka. Kalau aku, ni bukan idza miti ni, idza mitu. Kalau aku mati kamu akan merdeka. Contoh John kafir. Hamba dia muslimah. John sebut kepada hamba dia, kalau aku kafir, kalau aku mati kamu merdeka. Ketika itu hamba tu dipanggil sebagai mudabbarah. Hamba mudabbarah. Jadi hamba tu muslimah dan mudabbarah. Dia nak kahwin. Ketika itu yang menjadi wali ialah al-hakim. Tak bolehlah John kafir. Kafir tak boleh jadi wali. Nombor 7, amatul kafiril mukatabil muslimah. Amatul kafiril mukatabil muslimah. Hamba kafir yang mukatabah, mukatabah ni. Bukan mukatabah, sifat bagi amah. Hamba perempuan bagi seorang yang kafir, yang hamba tu mukatab dan muslimah. John, contoh yang nama sama. John, dia ada hamba. Hamba tu perempuan dan hamba tu muslimah. Dalam masa sama dia tu hamba mukatabah. Dia buat akad mukatab. Dia buat akad kitabah dengan hamba tu. Jadi perempuan tu jadi hamba mukatabah lah. Dia nak kahwin, maka yang mengahwinkan ni ialah hakim, bukan John yang kafir. Nombor 8, mustawladatul kafir idza aslamat. Mustawladatul kafir idza aslamat. John ada hamba yang kafir. Namanya Nama dia apa? Kedi. Nama Kedi. Boleh nama Kedi? Boleh lah. John dengan Kedi. John ni tuan, Kedi tu hamba. Bersamalah dua orang ni. Tak? Bila bersama, dapat anak. Bila dapat anak, perempuan tu masuk Islam. Perempuan tu apa? Masuk Islam. Disebabkan perempuan tu dapat anak, sumbernya ialah daripada tuan dia, maka perempuan tu kita panggil mustawladah. Dalam masa sama dia dah masuk Islam. Ketika itu kalau mustawladah, hamba mustawladah tu nak kahwin, yang mengahwinkan dia ialah wali hakim. Wal ikhtisaru fil arba'atil akhirati an taqul. Secara ringkasnya, bagi 4 masalah terakhir, nombor 5, 6, 7, 8,
kita tak himpunkan di bawah satu kaedah, kita boleh sebut amatul kafiri, hamba orang kafir, idza aslamat, bila mana hamba tu masuk Islam. Sama ada hamba tu dia tu ditadbirkan, dibuat angkat, ditadbirkan jadi hamba mudabbarah, ataupun ditaklikkan dengan makna taklik tu apa? Tak sebut sini. Taklik tu mungkin taklik secara tadbir lah, Allah alam. Ataupun dia buat angkat kitabah, ataupun dijadikan mustawladah, maknanya tuan bersama dengan hamba tu dapat anak. Okey, cukup sekadar itulah. Jadi selesai dah kita bincang 20 gambaran yang hakim akan menjadi wali kepada seorang wanita. Okey. InsyaAllah pada waktu yang akan datang, boleh jadi hari ini jugalah, kita akan baca tajuk baru Al-Ijbaru. Kita akan baca secepat yang mungkin untuk khatamkan kitab ni. Al-Ijbaru fin nikah. Al-Ijbaru fin nikah. Ijbar fin nikah ni maksud dia apa? Ada pihak Allah Ta'ala izinkan untuk memaksa orang yang dia jaga, nak orang jagaan mereka untuk mengahwinkan anak orang yang jagaan mereka tu secara paksaan. Tapi kena tengoklah syarat tu. Paksa-paksa pun dia tidak mendatangkan mudarat pada si anak. Paksa-paksa pun dia tidak datangkan mudarat kepada si anak, kepada si cucu. Paksa-paksa pun dia tidak mendatangkan mudarat pada anak dan cucu. Yang ini sangat penting lah, supaya dapat menolak syubhat-syubhat yang dibawa oleh orang yang tak faham ataupun orang yang kafir. Boleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.